melalui perbuatan. Nampak? Melalui perbuatan. Nampak semayang, betul lah dia Islam. Nampak dia puasa, betul lah dia Islam. Nampak dia baca Quran, dia betul lah Islam. Nampak dia tutup aurat, dia betul lah Islam. Kalau semua ni tak ada, macam mana? Ya tak? Suatu banyak mu'alaf kita dalam agama kita membuat, sedang menangani masalah-masalah mu'alaf yang berpuluh-puluh tahun mengenal agama Islam tapi tidak langsung mengamalkan agama Islam. Islam pun masih minum arak, masih lagi apa. Macam mana? Itu kita nak cuba tangani sekarang masalah. Macam mana nak buat? Tahu tak pun. Memang ada juga mu'alaf yang lebih hebat daripada orang Muslim, memang ada. Tapi antara masalah dakwah di Malaysia yang kita nak sedang cuba tangani ni ialah masalah tadi. Dia memeluk Islam sebab nak kahwin. Dan silap pula isteri yang asli Islam ni pula tak membimbing dia. Apa sama tenggelam timbul lah. Tadi. Akhirnya suami itu tak kenal pun apa agama Islam tu. Hanya dia kata nama dia Iskandar, nama dia Jamil, nama dia Muhammad, nama dia Isa, nama Ali. Tapi rupanya dia tak belajar langsung tentang agama Islam. Tak tahu apa benda pun. Itulah masalah yang kita macam Hajar kata tu, masalah kita dalam bidang dakwah kamilah macam tu. Maknanya kalau lelaki itu Muslim, perempuan itu Muslimah, boleh dibentuk. Tapi bila isteri itu Muslimah, suami itu mu'alaf, dia ada masalah sikit. Sebab itu kita syorkan supaya jangan sentiasa ada apa? Sentiasa mengikuti program-program dakwah masing-masing. Mana ikut kelas-kelas pengajar agama. Jangan tinggal. Bukan saja kita wajibkan yang mu'alaf ni, isteri dia yang sini Islam tu pun kita wajibkan ikut sekali. Sebab kita tengok dah cara dia kahwin tu macam mana. Kalau dia cara dia tu macam Hakim punya sesi, tak pergi. Tahu Hakim punya sesi macam mana kan? Sebelum memeluk Islam, sesi ni dah sebelum kahwin, sesi ni dah memeluk Islam. Dia dah belajar sampai masa dia setuju nak kahwin dengan Hakim, dia kahwin. Tak apa lagi. Ini betul-betul nak masuk Islam kerana berkahwin. Bila tengok selepas kahwin, macam tu rupa. Jadi benda-benda macam ni masalah yang kita hadapi dalam bidang dakwah. Macam mana Wallahu a'lam. Baik, setiap syahadat itu nak diakui terutama bagi orang bukan Islam yang baru memulai Islam. Lidahnya dalam mengucapkan penyaksian itu sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa sendiri dengan melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mafhumnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berisma melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu dia. Betul dalam ucapan pengislaman. Tengok pula siapa yang memeluk Islam tu. Kalau memeluk Islam tu cerita yang akan mengislamkan adalah pendakwah Cina Muslim. Kalau yang nak memeluk Islam ni Tamil, yang akan mengislamkan tu pun pendakwah Islam Tamil juga. Ustaz Amran Abdullah, Ustaz Fikri Abdullah. Kalau yang Muslim, Ustaz Awad Seng, Ustaz Hafiz yang kepala di Ipoh ni lah, yang akan. Kalau orang asli daripada kalangan orang asli, nak tengok dia bangsa dia. Kalau kata dia untuk bangsa Eropah, tengok pada ni. Kalau dia boleh berbahasa Inggeris, itu satu kelebihan lah, sebab dia faham. So pendakwah yang akan mengislamkan tu naklah yang fluent, yang fasih berbahasa Inggeris. Mana Yuyuk tu dah memang kita boleh reserve je lah, sebab Yuyuk memang mengaku dia tak pandai berbahasa Inggeris, bahawa speaking dia tak pandai. Dia cuma pusing-pusingkan ahli panel dalam PU tu je. Dia pusing-pusing dia. Sebenarnya I don't speak English pada haram. Tak roti. Sebab berbahasa Inggeris tu ada satu kelebihan bagi peserta-peserta pencetus rumah. Kelebihan berbahasa lebih daripada satu lah. Bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, Tamil ke, Cina. Setakat ni kalau PU tak tengok lagi peserta PU yang mahir berbahasa Mandarin, berbahasa Tamil, berbahasa yang lain, bahasa Jepun ke, kalau ada bahasa Korea ke kan, belum ada lagi kan, ada jumpa aja. Terkeluar kan. Mungkin ada kelemahan lain, tapi sebenarnya peserta PU ni, dia walaupun dia
sangkut di peringkat awal, tak sampai ke final, tapi dia dah berada dalam rancangan tu sampai sebagai PU sampai bila-bila. Selagi dia kontrak dengan Astro, dia tetap sebagai PU. Apa namanya pun, Hamidah ke, Rafidah ke, Fasidah ke, Jalandah, tetap PU Wallahualam. Okey, kita pergi ke seterusnya, muka surat 47. Pengakuan dalam hati terserah pada hati masing-masing, dan Allah SWT mengetahui segala-galanya. Islam hanya boleh mengukur yang sahih saja. Artinya bila seorang itu telah mengucapkan dua kalimah syahadah, maka dia telah pun dianggap sebagai seorang Muslim, ataupun dalam setengah Islam sebut sebagai Ahlul Qiblah, ahli kiblat. Maknanya haram kita membunuh orang Islam ini, individu Muslim ini, apatah lagi kita mengkafirkan dia. Sebab Nabi SAW beritahu, siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, maka dia mengatakan itu sendiri sudah jatuhkan kafir. Jadi kita tak boleh, dalam Islam dia bukan kafir, dia Muslim. Walau macam mana rupa pun lah, tetap dia seorang Muslim. Wallahualam. Baik, syarat sah syahadat. Apabila seorang telah melafazkan kalimah syahadah, maka dia hendaklah mengerjakan segala apa yang telah diakui dengan lidah itu. Dia hendaklah mengerjakan segala suruhan dan mendengarkan segala larangan Allah. Jika disebut saja tapi tak diamalkan, maka tidaklah sah syahadah dia. Itu yang saya sebut tadi bermula. Al-yaqin fil yakin dengan hati. Wal iqrar bil lisan, iqrar dengan lisan. Wal tasdiq bil amal, dan dilaksanakan dengan amal. Dikira tidak sah syahadah. Mengucapnya tapi tak buat, tak sah syahadah. Tapi tidak sah syahadah tak bermakna kita boleh mengkafirkan sewenang-wenangnya, tak boleh. Kena tengok benda-benda yang lain, benda-benda yang seterusnya macam kita akan sentuh nanti. Kan? Bagaimana kita nak mensabitkan seorang itu telah murtad? Ada cara-cara ni. Tak boleh kita tengok je mengucap syahadah tapi tak buat, ni dah murtad, ni dah kafir. Tak boleh. Dia tetap seorang Muslim, tapi seorang Muslim yang asi. Apa makna asi? Seorang Muslim yang melakukan maksiat kepada Tuhannya, kepada Allah SWT. Ialah sebab dia mengucap kalimah syahadah, tapi dia tidak melakukan yang benda yang wajib. Tak melaksanakan surah Allah dan tak dengarkan larangan Allah. Minum juga, judi juga, zina juga. Tapi dia mendakwa dia beragama Islam. Kan? Tapi tak, bila selagi tak ada tanda-tanda dia murtad, maka itu tak boleh mengatakan dia telah terkeluar dari agama Islam. Itu wallahualam. Tengok 4 syarat sah syahadah. Pertama, diketahui. Kedua, ditasdikkan dengan hati. Ketiga, diikrarkan dengan lidah. Keempat, diamalkan dengan anggota. Nampak? Itu yang saya sebut tadi tu. Diketahui itu maknanya faham. Yang kedua, ditasdikkan dengan hati, maknanya al-yaqin fil qalb, yakin dalam hati. Diikrarkan lidah, wal iqrar bil lisan. Kemudian diamalkan dengan anggota, wal amal, wal tasdiq bil amal. Kesimpulannya, setiap orang yang telah melakukan syahadah, maka wajib dia bertakdir secara berperintah dan meninggalkan segala larangan atau kedahan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengenal agama Islam ni, kita kena tekan pada anak-anak remaja kita, bila kamu dah akan balik ni, semua yang Allah Ta'ala suruh kamu kena buat, dan semua yang Allah Ta'ala larang kamu kena tinggalkan. Tak ada kompromi. Nampak? Kan? Wallahu rasuluhu a'lam. Baik, sebagai akhirnya, perkara yang menyebabkan syahadah seseorang terbatal atau murtad. Ini. Bila ada tanda-tanda ni, maka seseorang itu sudah dikatakan sebagai murtad atau terkeluar dari agama Islam. Contoh, sujud atau tunduk pada berhala secara pilihan sendiri, bukan terpaksa, dia menyembah tok ekor. Macam ada kes-kes saya kata, kes-kes permohonan keluar daripada agama Islam. Kita proses di peringkat mahkamah syariah. Bila dia boleh memberi bukti-bukti yang dia tidak lagi beragama Islam, contohnya dia tunjuk, ni tengok saya ini Islam kata, misalnya kata. Ataupun dia tunjukkan bukti dia, memang dia tunjuk saya bergambar, dia pergi tok pekong, pergi gereja, pergi kuil, dia semayang ke sana. Maknanya kita terpaksa menerima, cuma kita tidak isytihar dia keluar dari Islam. Tapi kita terima lah, maknanya kita serahlah kepada pihak Jabatan Pendaftaran Negara sama ada nak menukarkan status dia ataupun dia tidak.